Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam cikgu, khabar baik. Okey. Pada minggu lepas, saya dah bahagi video. Video tentang video PDPC tentang tajuk ni. Okey, tajuk bahan buangan. Okey. Dan kita pun dah buat, saya pun dah bagi kamu latihan muka surat 92 dan 93. Hari ni nak sambung muka surat 94. Okey, nak sambung muka surat 94. Jom kita bincang soalan dia. Macam biasa, sediakan highlight ataupun pembaris, pensel dan pembaris. Okey, kita tengok. Untuk rajah 1 menunjukkan 3 jenis bahan buangan. Okey, 3 jenis bahan buangan. Bila ada gambar, ada rajah, kita kena label. Nak label macam mana ni? Kita kena label. Ni benda apa ni? Sisa makanan. Okey. Okey, pun saya. Okey. Yang kedua ni botol. Dan yang ketiga ni tin. Okey. Jadi sumber bahan-bahan buangan ni. Sumber ni bukan macam tahun 4 kamu ada belajar sumber. Yang tin ni berasal daripada batuan. Sambil-sambil kita ulang kaji kan. Botol kaca berasal daripada pasir. Batuan juga. Sisa makanan. Okey. Ini dia bukan macam tu. Ini sumber ni, bahan-bahan buangan ni dia terhasil daripada mana? Sumber tu yang menghasilkan dia datang daripada mana? Macam tu maksud dia. Okey. Kilang, gerai makanan, pertanian, kenderaan bermotor. Jadi kamu boleh tengok antara A, B, C, D ni yang manakah akan menghasilkan sisa makanan, botol dan tin. Okey. Jawapan nombor 1 apa? Gerai makanan. Gerai makanan. Gerai makanan lah yang akan menghasilkan sumber-sumber ni, iaitu sisa makanan, botol dan tin. Okey, antara berikut yang manakah merupakan bahan buangan organik? Okey, saya besarkan sikit nampak. Okey. Bahan buangan organik. Gariskan ataupun highlightkan bahan buangan organik. Yang ni terus jawab je kan cikgu? Ni kita terus jawab je. Ni kita sambil bincang ni kita terus jawab je. Okey. Kita terus buat je sebab saya tak bagi awal kan. Tak apa, kita bincang, kita terus jawab. Okey, bahan buangan organik. Apa maksud bahan buangan organik? Apa tu, Kamarina tak masuk ke? Ada Kamarina ni? Tak ada? Ya cikgu. Oh, nama Fatihah Uni pula. Pakailah email sendiri. Fatihah dah lama dah tak kelas dengan saya. Okey. Bahan-bahan buangan organik, Kamarina. Organik, apa maksud organik? Tengok nota muka surat 91. Tengok nota muka surat 91. Tengok nota nombor 8. Baca sekejap. Bahan buangan yang boleh mereput merupakan bahan buangan organik seperti sisa makanan, kayu, kertas, daging, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Boleh mereput. Krisha boleh mereput tak, Krisha? Manusia boleh mereput tak? Manusia boleh mereput tak? Sebab tu manusia pun kita nanti akan boleh reput kan? Boleh tua. Bila dah meninggal, pun kita akan reput. Maksudnya kita juga organik. Macam itulah. Apa-apa yang organik ni dia boleh mereput. Okey, jadi kamu tengok A, B, C dan D. Yang manakah organik dia boleh mereput?
C. Okey, antara bahan buangan berikut, yang manakah dihasilkan dari rumah? Okey, gariskan. Bahan buangan dari rumah. Okey. A, asap. Okey, asap ni biasanya dekat kilang ataupun kenderaan lah. Melainkanlah rumah kamu masak habis berasap tu dapur. Kan? Jarang lah kan asap ni daripada rumah. Okey, jadi asap ni kurang sesuai lah. Kalau ikut pemahaman kita, asap ni biasanya daripada kenderaan ataupun kilang. Sebab dia terlampau banyak. Okey, jadi kalau P ni salah, okey, yang mana ada P semua potong lah. Yang mana ada P semua kita potong. Okey, jadi tinggal QR dan QS. QR dan QS. Okey, betul lah memang QR dan QS. Okey, antara QR dan S ni kertas sisa kimia dan sisa makanan. Tengok pula, sisa kimia memanglah biasa sisa kimia ni dia dikaitkan dengan kilang. R pun salah. Jadi yang mana ada R kita potong. Tinggallah Q dan S. Betul lah tu. Sisa makanan dan kertas. Kamu kan sekarang PDPR. Bila buat PDPR, banyaklah kertas kat rumah. Lepas tu dah buat PDPR, banyak kertas kat rumah. Faris sip makan je kerjanya. Banyaklah sisa makanan, kan? Betul tak? Jadi bila kita PDPR ni, kita banyak kertas, banyak makanan. Betul lah tu. Okey. Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk membuat kompos? Zul. Oh, Zul. Ada tak Zul kat sini? Apa itu kompos, Zul? Apa itu kompos? Ada buku teks tak dengan kamu? Ada. Pergi ambil buku teks. Siapa yang belum ambil buku teks, pergi ambil. Muka surat 157. Apa itu sisa kompos? Mirza dah baca apa dia tulis? Apa yang kamu faham sikit lah dengan baja kompos ni? Kalau faham banyak lagi bagus. Kompos tu apa? Baja kompos. Dia ada nama panjang dia baja kompos. Okay, jadi kompos ni ialah membuat baja daripada apa, Mirza? Daripada bahan buangan sisa makanan. Daripada sisa makanan. Okey. Jadi mana yang sesuai? Objek logam, bekas plastik, yang mana boleh digunakan? Yang mana boleh digunakan? Digunakan nak buat kompos. A, B, C, D. C. C. Bahan buangan organik. Sebab sisa makanan adalah contoh bahan buangan organik. Dapat tak, Zul? Muka surat 157. Dia tulis. Antara berikut, yang manakah tidak boleh dikitar semula? Tidak boleh dikitar semula. A, B, C, D.
Objek logam, logam kita boleh kitar semula. Boleh. Bekas kaca, kaca pun sama, boleh kitar semula. Kan ada tong kan, tong kitar semula. Kita tengok balik tong kitar semula muka surat berapa. Tengok buku teks. 150, 151. Okey. Tong sampah ada berapa warna kat sini? Yang pertama jingga. Jingga 150 tengok, buka tak? Okey, jingga untuk plastik dan logam. Okey, kemudian dia ada color coklat. Color coklat ni untuk kaca. Kemudian biru untuk kertas dan hijau. Hijau untuk sisa makanan ataupun yang tidak boleh dikitar semula. Okey. Ada juga sisa lain. Bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh dan tinja ni dekat Indah Water lah. Kamu dekat Logi. Okey. Dan sisa toksik. Sisa toksik ni kena diuruskan dengan cara yang betul. Tak boleh. Okey, tak boleh dibuang sesuka hati. Sebab tu lah. Sebab bila dia nak kena urus dengan cara betul, sisa toksik ni kilang dia kena bayar untuk pengurusan. Jadi ada kilang yang nak untung, dia ambil sisa toksik tu dia campak je dekat merata-rata tempat. Ada yang dia campak dekat hutan, ada yang dia campak dekat sungai. Okey. Jadi surat khabar lama pun boleh dikitar semula. Yang tidak boleh dikitar semula ialah bahan buangan organik. Okey. Krisha, kalau bahan buangan organik ni tidak boleh dikitar semula, jadi apa yang kita nak buat dengan bahan-bahan buangan organik ni, Krisha? Apa kita nak buat? Krisha dengar tak? Dengar, cikgu. Okey. Bahan buangan organik ni kita buang je lah. Boleh, ada tak kegunaan bahan buangan organik ni? Faris, ada kegunaan tak? Apa dia kegunaan dia, Faris? Angguk-angguk apa dia? Siapa boleh jawab? Boleh dijadikan baja kompos. Ya, kan dekat atas ni. Ni. Bahan organik kita boleh jadikan baja kompos. Jadi tiadalah yang dibazirkan. Okey. Okey, nombor 6. Maklumat berikut menunjukkan dua cara pelupusan bahan buangan yang tidak baik. Okey, highlightkan cara pelupusan tidak baik. Okey, untuk kita fokus kepada kata kunci cara pelupusan yang tak baguslah. Okey, pembakaran secara terbuka, pembebasan asap kilang ke udara. Apakah kesan-kesan bahaya daripada aktiviti ni? Kesan-kesan bahaya. Okey. Bila buat pembakaran terbuka, pembebasan asap pun ke udara. Jadi dia pembakaran terbuka dan asap ni lebih kepada udara lah. Okey. Jadi kamu tengoklah A, B, C, D tu yang mana ada kaitan dengan udara? Pencemaran. Pencemaran udara. Macam tu cara dia okey. Semua kat bawah ni betul. Semua ni tak bagus. Yang mana yang ada kaitan dengan penyataan tersebut lah. Okey, satu situasi. Okey, satu situasi ada gambar. Nak tulis apa ni? Liza ni nama siapa ni? Tu Safa, cikgu. Safa ada tak Safa? Hai, ada cikgu. Safa gambar apa Rajah 2 ni Safa? Apa yang kamu nampak dekat Rajah 2 ni?
Siapa boleh tolong Safa? Faris, daripada... jawab Faris. Saya nak dengar suara Faris pula. Duk tukar gambar background daripada tadi. Banjir, cikgu. Banjir. 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 Okey. Bila dia sebut bandar. Bandar. Dekat bandar ni, banjir dia tak macam banjir yang dekat Cikus tu. Hari tu Cikus banjir kan. Okey. Jadi bandar ni dia tak macam banjir yang dekat Cikus tu. Biasanya dekat bandar ni dia punya banjir dia banjir sekejap je. Banjir sekejap. Disebabkan oleh masalah parit. Okey. Selepas 2-3 jam, dia elok balik. Jadi, banjir yang macam tu, nama dia banjir kilat. Okey. Nama dia ialah banjir kilat. Sebab tu, namanya banjir kilat. Sebab banjir tu kejap. Kejap, kilat kan kejap kan. Dan disebabkan hujan, dia banjir. Lepas tu, dia hilang. Okey. Jadi, A, B, C, D yang mana ada kaitan dengan banjir kilat, banjir sekejap yang masalah parit ni. Okey, ni ada longkang ni. Jadi jawapan dia ialah C. C. Okey, carta di bawah menunjukkan jenis-jenis bahan buangan. Okey. Kertas, logam, sisa kimia, sisa makanan. Isikan carta ni. Dia minta kita isikan carta ni. Okey, apa yang kita boleh masukkan dalam carta ni? Plastik. Okey, kita ada plastik. Dan kaca. Okey. Apakah cara terbaik? Okey. Cara yang baik melupuskan bahan buangan kimia. Yang saya cakap tadi tu. Okey, muka surat 151. Bahan buangan kimia ni, dia kena masuk ni, tengok ni. Dia orang ada letak dalam tong. Macam kamu tengok lah, biasa yang dia orang buang dekat sungai kan, dia buang tong-tong kan. Dia kena masuk dalam bekas khas. Lepas tu, bekas khas tu, dia kena simpan dekat tempat khas. Macam kamu bayangkan dewan dekat Cikus. Okey, dewan dekat Cikus tu, kilang tu dia akan letak tong tu dalam dewan. Faham tak? Jadi semakin lama, apa akan jadi pada jumlah tong? Semakin bertambah ke semakin berkurang? Azul? Setiap hari dia hantar tong, dia hantar tong. Jadi makin lama makin apa dengan jumlah tong tu? Makin banyak ke makin sikit, Zul? Makin banyak. Makin banyak. Bila dah penuh macam mana, Zul? Dia angkut balik. Lepas tu dia letak balik. Dia dah letak banyak-banyak dalam dewan tu, dah tak muat. Jadi dia kilang ni masih beroperasi. Masih ada sisa. Apa jadi? Dia kena buat dewan baru. Faham tak? Jadi kilang-kilang ni tu yang saya kata dia kos dia tinggi. Kos dia tinggi sebab dia nak kena buat, dia kena sediakan satu tempat. Macam kelas kamu, dia kena sediakan satu tempat. Dia kena simpan tong tu. Tong tu nak simpan sampai bila? Tong tu nak simpan sampai bila? Sampai bila-bila. Nampak tak? Sebab itulah kos untuk pengurusan bahan kimia ni sangat-sangat tinggi. Dia kena buat satu tempat, dia kena letakkan
tong tu. Sebab tu ada kilang. Kamu fikir tak, kenapa kilang ni dia buang? Sebab dia tak ada tempat nak simpan. Kilang ni, tempat tu dah nak penuh. Dia tak nak buat tempat baru. Dia campak je. Dia campak dekat sungai, dia campak kat hutan. Jadi itulah cara yang salah lah kalau di sisi undang-undang. Jadi cara yang baik untuk pengurusan bahan kimia ni ialah disimpan di dalam bekas khas. Okey, disimpan di dalam bekas khas. Okey, sesetengah penduduk di suatu kawasan perumahan sering membuang sampah ke dalam sungai. Ini rumah awam ke mana ni? Rumah awam Cikus ke apa ni? Okay, buang sampah ke dalam sungai. Adakah penduduk rumah awam Cikus buang sampah ke dalam sungai? Taklah Jadi kita kena buang sampah ke tong sampah lah. Okay. Macam Cikus. Siapa duduk Cikus ni? Risha duduk mana Cikus? Rumah awam Cikus? Bukan. Duduk Cikus lah. Kamu di Cikus. Okay. Di Cikus ni, kita tak ada lori sampah masuk kan? Dia tak macam perumahan. Kalau macam rumah saya, dekat rumah saya ni nanti hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat, lori sampah datang. Jadi kita letak tong sampah datang. Jadi bila kita duduk di kawasan yang tak ada akses kepada lori sampah, macam mana kita nak buat? Kita tak boleh lah sebagai ahli sains, kita tak boleh lah mengamalkan teknik ataupun cara pelupusan yang diwarisi oleh sejak zaman datuk dan nenek kita. Zaman datuk dan nenek kita, semua dia bakar je. Kita bakar. Tak boleh. Jadi kamu dah belajar ni, jadi kita tahu untuk mengelakkan pencemaran, bahan yang organik kamu boleh tanam. Bila kamu tanam, nanti tanah tu jadi subur. Boleh buat, jadi tanah tu akan ada jadi subur dan kamu nanti selepas 2-3 tahun kamu boleh tanam pokok durian kat situ, contoh kan. Okay. Jadi bahan-bahan lain yang tidak boleh yang tidak boleh mereput, kita semula. Kamu asingkan plastik, logam, kaca dan kertas, kamu kena asingkan dan boleh dihantar ke pusat kita semula. Ataupun kamu hantar dekat Langkap tu ada tempat drive-thru kan, tong sampah kan. Hantar kat situ. Okay, hantar dekat situ. Nanti adalah orang yang menguruskannya. Okay, janganlah dibakar-bakar semua. Okay. Jadi pada pendapat kamu, tindakan mereka boleh diterima tak, Kamarina? Okay, dia buang sampah ke dalam sungai, boleh terima tak, Kamarina? Tak. Tidak. Jadi tandalah tidak. Berikan alasan. Highlightkan alasan. Okey. Ini ialah inference. Mulakan dengan kerana. Okey. Kamarina, kenapa? Kerana apa, Kamarina? Kamu tak setuju ni. Kenapa tak setuju? Kenapa kata tidak? Tak boleh diterima. Kerana apa? Kalau kita buang-buang sampah dalam sungai, jadi apa? Okey, siapa boleh tolongkan Marina? Dicemar. Dicemar. Maksudnya, kerana boleh Pencemaran air. Mencemarkan sungai ataupun ataupun boleh menyebabkan pencemaran air. Okey, kalau tak dapat nanti saya akan bagi PDF, boleh tengok balik. Okey, tengok situasi P dan Q. Okey, P ni gambar apa?
P ni gambar apa ni? Asap dari kilang. Ni, okey, ni asap kilang kan? Asap kilang. Yang ni asap Kenderaan. Yang ni Sampah dibakar secara terbuka. pembakaran Terbuka. Okey. Adakah cara pelepusan bahan buangan di atas baik atau tidak? Cara pelepusan ni lah pembakaran terbuka ni. Baik atau tidak? Tidak. Okey. Jawapannya tidak baik. Kamu salin balik lah. Sama ada dia baik ataupun tidak baik. Pilih. Jadi kita tulislah tidak baik. Berikan alasan. Alasan ni lagi sekali. Highlightkan alasan. Dekat atas ni boleh tulis inference. Supaya kamu tahu. Okey, mula dengan apa Zul? Kalau inference? Kerana apa Zul? Kerana apa tak baik? Mencemarkan udara. Boleh mencemarkan udara ataupun boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey, Rajah 1.2 menunjukkan satu cara pelepusan bahan buangan secara tidak baik lah. Okey, ni cara pelepusan yang tidak baik. Okey. Jadi, kamu tengok Rajah 1.2. Apakah yang berlaku? Apa yang kamu nampak dekat Rajah 2 ni? Ada polis. Orang ni dah takut. Dia ni dah terjun dah. Kenapa dia takut? Polis ni tangkap buat apa dia orang ni? Tangkap. Masuk jaga. Kenapa polis nak tangkap? Mencemarkan sungai. Yelah mencemarkan sungai. Dia buat apa tu? Pakai toksik. Sisa toksik. Membuang sisa toksik ke dalam sungai. Ataupun kita boleh katakan pelupusan sisa kimia secara haram. Inilah pelupusan sisa kimia secara haram. Okey. Nyatakan dua akibat buruk. Dua akibat buruk bila dia buang sisa kimia ataupun sisa toksik ke dalam sungai, apa jadi kepada hidupan? Hidupan apa yang duduk kat sungai ni? Ikan. Ikan, belut, siput. Tak kisahlah kan. Hidupan apa? Kalau duduk dekat air, nama hidupan apa? Hidupan laut. Hidupan laut? Hidupan air. Hidupan air? Hidupan apa? Dia ada satu istilah. Dia macam aquarium juga nama dia. Hidupan apa? Macam cerita apa? Aquaman. Dia duduk dalam air. Tak kira lah air apa dia duduk kan. Semua dia boleh. Air laut ke, air sungai ke. Dia aqua. Aqua apa ni? Aquatik. Kamu kenalah gunakan ayat-ayat yang bombastik. Nak buat karangan, kena guna ayat-ayat. Jadi, hidupan air. Tak cantik lah ayat kamu. Hidupan akuatik. Nampak ini bijak ni budak ni. Mesti belajar kat cikgu. Kan? Okay. Hidupan akuatik. Jadi, apa yang akan berlaku kepada hidupan akuatik? Okay. Yang pertama, apa jadi pada ikan? Mula-mula apa jadi pada sungai dulu? Kita cerita satu-satu. Apa jadi pada sungai? Cemar. Pencemaran air sungai. Ataupun pencemaran air lah. Sungai ni akan pergi ke laut kan? Sama lah.
Daripada sungai sampai ke laut. Jadi pencemaran air. Daripada dah pencemaran air, apa jadi pada hidupan akuatik? Mati. Mati. Hidupan akuatik akan mati. Okey. Selain daripada itu, kamu tahu tak sungai ni adalah apa? Sumber air minuman. Kamu tengok dekat Selangor hari tu, tak ada air. Sebab apa? Ada kilang pergi buang sungai. Jadi sungai tercemar lah. Dia kilang pergi buang sisa. Menyebabkan bekalan air terganggu. Jadi buka paip tak ada air. Terganggu lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp dengan saya. Yang tak sempat ikut kelas, maklumkan pada kawan-kawan kamu. Oh, yang tak ikut kelas tu, nanti cikgu bagi PDF tengok. Ataupun boleh tengok semula rakaman di mana rakaman dia? Rakaman di YouTube. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Salam. Bye. Haulu.